Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 17 Mei, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Antara tajuk utama pagi ini: jenazah jururawat mati dikelar, selamat dikebumikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jenazah Ketua Jururawat Hospital Serdang Siti Karina Muhammad Kamaruddin selamat dikebumikan di Kuala Pilah malam tadi. Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Tengah Seri Menanti kira-kira jam 9 malam. Terdahulu jenazah Siti Karina dibawa pulang tiba di kampung halamannya di Kampung Tengah dari Hospital Serdang kira-kira jam 6.15 petang. Lebih 100 ahli keluarga, rakan sekerja dan penduduk setempat mengiringi jenazah. Jenazah kemudiannya disembahyangkan di rumah milik keluarganya sebelum dikebumikan di tanah perkuburan kampung berkenaan selepas solat Isyak. Turut berada di tanah perkuburan termasuk suami arwah Muhammad Uzair Khalid 40 tahun dan 3 anak mereka. Sementara itu, pihak Kementerian Kesihatan turut mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham yang ditemui mati. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah yakin pihak polis sedang melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kes ini. Orang ramai juga diminta untuk mengelak membuat spekulasi agar tidak mengganggu siasatan dan menghormati perasaan keluarga. Siti Karina, 40 tahun, merupakan ketua jururawat di Hospital Serdang. Sebelum ini dilaporkan hilang sejak 8 Mei lalu. Mayatnya ditemui pemilik rumah kondominium yang disewanya di sebuah unit kondominium di Cyberjaya Rabu lalu. Suspek utama warga Nigeria ditahan polis di Ceras Central pada jam 3.30 petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat membeli juadah berbuka puasa dan bertemu rakyat di Bazar Peringgit sempena lawatan baginda ke Melaka petang semalam. Seri Paduka tiba di Pasar Ramadan Peringgit pada jam 4.45 petang diiringi Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ketibaan Seri Paduka berdua disambut oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Melaka Adli Zahari. Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah kemudiannya menghabiskan masa kira-kira 45 minit mengunjungi bazar dan bermesra dengan peniaga bazar serta pengunjung. Seri Paduka berdua kemudiannya berangkat ke majlis berbuka puasa di Masjid Al-Azim. Rata-rata penjual dan pengunjung bazar Ramadan meluahkan rasa teruja kerana buat kali pertama berpeluang melihat Seri Paduka berdua. Mereka turut sempat merakamkan kenangan manis kerana diperkenan untuk bersuah foto dengan tuanku. Pharmaniaga Berhad melalui program Hero Ramadan menjalinkan kerjasama dengan Hospital Kuala Lumpur HKL dengan mengagihkan juadah berbuka puasa kepada petugas Jabatan Kecemasan dan Trauma. Program tahun ketiga itu dijalankan di 11 hospital terpilih sekitar Lembah Kelang. Bagi tempoh 2 minggu di bulan Ramadan ini, kaki tangan Pharmaniaga akan melawat hospital terpilih dengan menghantar lebih 200 beg juadah berbuka. Juadah diagihkan kepada petugas terdiri daripada doktor, ahli farmasi, jururawat serta pembantu perbuatan. Istimewa Kejawatan Kemanusiaan Trauma ni mereka bekerja 24 jam, ya, kemalangan apa semua berlaku. Termasuk ketika berbuka puasa. Jadi kita faham dan kita hargai pengorbanan mereka. Jadi kita sediakan juadah untuk mereka khusus sebagai penghargaan kepada mereka. Ujarnya lagi, cabaran dihadapi petugas jabatan itu bukan mudah dan sangat berbeza serta memerlukan penumpuan yang sepenuhnya. Kaki tangan Pharmaniaga juga turut berbuka bersama dengan petugas bagi merasai sendiri pengalaman mereka bekerja di bulan Ramadan. Nasib golongan kurang bernasib baik di Sarawak tidak dilupakan menjelang musim perayaan ini. Sejumlah 46,376 orang miskin di negeri itu bakal menerima sumbangan tambahan bernilai 100 bagi meringankan beban keuangan sempena sambutan Hari Gawai dan Hari Raya Aidilfitri. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pendidikan Awal Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bantuan disalurkan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Individu yang layak ialah penerima skim bantuan termasuk bantuan orang tua, kanak-kanak, bantuan am, penerima alam pekerja cacat dan sebagainya.
sebagai tambahan kepada bantuan yang diterima pada bulan ini. Misalnya kalau skim, seorang skim menerima di bawah skim iaitu bantuan warga emas 350 sebulan, dan di bulan tutnya akan menerima 100 ekstra daripada apa yang diterima, iaitu 350 bulan-bulan lain. Beliau berkata demikian pada Majlis Sejambak Kasih Gawai Raya 2019 di Kuching. Pada majlis itu, 200 orang terdiri daripada warga emas, orang kurang upaya, ibu tunggal menerima sumbangan. Jadi saya pun berterima kasih dengannya lah, menolong saya setiap bulan. Karena saya pun dah tua juga lah. Persiapan untuk gawai ini saya macam mana sih? Meringankan beban lagi. Ya, meringankan beban untuk keluarga lah. Dan ini untuk semua bala anak saya sendiri. Dari Januari hingga April, JKM Sarawak telah menyalurkan sejumlah 67 juta ringgit untuk lebih 56,000 penerima bantuan bulanan yang layak di seluruh negeri. Kerajaan Perak sudah merobohkan sukatan jalan menuju hutan simpan air cepam di Greig yang dibina secara haram sejak 5 bulan lalu oleh penduduk kampung Cunik. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata kerja merobohkan sukatan berkenaan dilakukan semalam tanpa insiden tidak diingini. Datuk Seri Ahmad Faizal dalam satu kenyataan memaklumkan kerajaan negeri membenarkan sukatan laluan lori balak di antara kampung Cunik dan kampung Saruk dirobohkan. Perkara itu diputuskan setelah meneliti semua aduan dan aspek perundangan terhadap isu berkenaan. Ujarnya sekatan itu dibina tanpa kebenaran di atas tanah kerajaan negeri. Dalam kejadian 23 April lalu, iaitu penduduk kampung Cunik membuat perisai manusia bagi menghalang lori balak. Susulan itu laporan polis dibuat oleh kedua-dua pihak penduduk dan juga syarikat pembalakan. Polis juga sedang menyiasat sekiranya wujud sebarang unsur jenayah dan kekerasan dilakukan. Kerajaan Negeri Melaka kini melakukan operasi pembenihan awan susulan keadaan empangan durian tunggal di Alur Gajah yang menghampiri paras kritikal. Operasi dilaksanakan selepas 2 minggu kawasan berkenaan tidak menerima hujan. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Kemudahan Awam Melaka, Datuk Muhammad Sofi Abdul Wahab berkata, operasi pembenihan awan dibuat menggunakan pesawat Cessna 340A sehingga Sabtu ini. Katanya operasi bermula di sempadan Johor ke Durian Tunggal. Walau bagaimanapun kita masih lagi mempunyai bekalan yang cukup lah, walaupun kita katakan dia ada baras kritikal. Bagi operasi pada hari ini, kosnya ditanggung oleh Kerajaan Negeri Melaka, manakala kos flare peralatan untuk pembenihan awan tersebut ditanggung oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Empangan durian tunggal membekalkan air kepada pengguna di daerah Melaka Tengah. Justru penduduk diingatkan supaya menggunakan air secara efisien dan melaporkan segera kepada pihak bertanggungjawab sekiranya berlaku kebocoran bagi mengelak pembaziran. Beliau turut memberi jaminan kerajaan negeri tidak merancang melakukan catuan air setakat ini kerana empangan masih menerima air dari Sungai Johor. Isu projek pembangunan Taman Rimba Kiara TRK akan dibawa ke Kabinet untuk diputuskan sama ada projek berkenaan dibatalkan dengan sejumlah pampasan dibayar kepada pemaju ataupun diteruskan dengan cadangan saiz projek dikecilkan. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Khalid Samad berkata kertas cadangan penyelesaian isu itu akan disiapkan dalam tempoh sebulan sebelum dibentangkan kepada Kabinet. The paper is still being just finalising. Lepas tu bila dah finalise the paper, it will be circulated. And when it's circulated, minimum the fastest is within 2 weeks lah. It comes back with all the comments from all the ministries. Sometimes it takes about a month. Okay, then it comes all with all the comments from the ministries. Then the cabinet paper will be presented with all the comments from the ministries included. Beliau berkata demikian pada sidang media khas berhubung isu TRK di pejabatnya di Putrajaya. Menurut Khalid, sekiranya projek itu dibatalkan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL perlu membayar ganti rugi sehingga 150 juta ringgit kepada pemaju. Langkah itu adalah satu pembaziran kepada dana awam. Sebelum ini, Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh berkata isu projek pembangunan itu perlu diteliti oleh Peguam Negara sebelum dibawa untuk diputuskan oleh Kabinet kerana terdapat banyak konflik kepentingan.
Malaysia memulakan langkah pertama kajian untuk mengenal pasti keperluan menggubal Akta Perubahan Iklim. Menteri Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Yin berkata ia adalah hasil kerjasama dengan United Kingdom UK mengenai inisiatif perubahan iklim dan rendah karbon selama 4 tahun. Yeo berkata tempoh 2 tahun diperlukan untuk kementeriannya merangka Akta Perubahan Iklim jika hasil kajian mendapati Malaysia memerlukan akta itu. We would like to work with the UK government in terms of sharing their experience in coming out with that Climate Change Act, if that is needed. And we'd like to learn from the lessons that they've learned, the path that they've taken, and also perhaps the mistake that we can now avoid that they have taken, and then now we should be avoiding the mistakes that have been made. But we also learn from the success stories. Tambahnya, hasil daripada fasa pertama kerjasama di antara Malaysia dan UK akan diketahui seawal Januari tahun depan. Sementara itu, Wakil khas UK mengenai perubahan iklim Nick Bridge berkata Britain baru sahaja menyambut ulang tahun ke-10 pelaksanaan Akta Perubahan Iklim 2008. Sejak itu, UK berjaya mengurangkan kadar pelepasan karbon sebanyak 42% dan pada masa sama mencatat perkembangan ekonomi sebanyak lebih 70%. Period has grown by more than 70%. So while that economy growth has to be much more circular and much more wealth creating in terms of natural capital, not just economic and financial capital, it still shows you that you can have economic development and you can tackle climate change and you can enhance your environment. I think I just want to stress the urgency of the problem, the scale of the problem, and that we can only do this by working together. And so I'm really honoured. Terdahulu, Yeo menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian kerjasama di antara Malaysian Green Technology Corporation dan pejabat luar dan Commonwealth UK yang diwakili oleh Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Charles Hay. Kerjasama di antara kedua-dua negara itu akan menumpukan kepada 4 fokus utama, iaitu rangka kerja institusi dan undang-undang, pembangunan kapasiti dan pengadaptasi kalkulator karbon UK 2050. Perbadanan Insyuran Deposit Malaysia PIDM komited dalam meningkatkan tahap kesedaran orang awam terhadap cubaan pihak tertentu menggunakan nama PIDM untuk tujuan penipuan. Penyalahgunaan itu bertujuan menipu mereka yang ingin mendapatkan pinjaman daripada individu atau syarikat yang menawarkan pinjaman keuangan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Rafiz Azwan Abdullah berkata pihaknya akan menggiatkan lebih banyak aktiviti untuk mendekati orang awam bagi memberi pendedahan peranan PIDM. PIDM ni sebenarnya tak payah bayar apa-apa, automatik. Perlindungan PIDM adalah automatik dan juga tak payah isi form, tak isi borang. Okey, automatik dan tak payah dibayar. Tetapi ada scam yang kalau orang ambil loan, bukan letak deposit dalam bank pun, letak ambil loan kena bayar perlindungan di PIDM, which tidak betul lah, sebab perlindungan PIDM is free, automatic. Beliau mengulas cubaan penipuan pihak tertentu kononnya perlu membayar sejumlah wang bagi membolehkan pinjaman keuangan dilindungi perkhidmatan insurans ditawarkan PIDM. Orang ramai diingatkan agar tidak mudah terpedaya kerana PIDM tidak menawarkan perkhidmatan sedemikian. Jelasnya PIDM tidak mengenakan bayaran kepada orang awam dan tidak perlu membuat sebarang permohonan rasmi kerana ia akan dilakukan secara automatik setelah pembukaan akaun pendeposit. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, 6 terbunuh manakala 10 cedera selepas gabungan pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke atas ibu kota Yaman Sana'a. Ia sebagai tindak balas lepas 2 stesen pengepaman minyak mentah Arab Saudi diserang dengan menggunakan drone oleh pemberontak Houthi. Menurut stesen penyiaran Al-Arabiya, serangan terbaru itu menyasarkan 9 lokasi ketenteraan serta kawasan sekitar bandar itu. 2 hari lalu, pemberontak Houthi mengaku bertanggungjawab menyerang saluran paip timur barat yang menyalurkan minyak mentah daripada wilayah timur ke pelabuhan Yambu di pantai barat. Serangan mengakibatkan kebakaran dan kerosakan kecil di stesen nombor 8. Perang antara pemberontak Houthi dengan kerajaan yang disokong Arab Saudi serta sekutunya bermula sejak 2014.
Filipina bertindak memanggil pulang dutanya ke Kanada berikutan isu penghantaran sampah Kanada ke negara Asia Tenggara itu. Setiausaha luar Filipina, Teodoro Locsin berkata, Surat memanggil pulang duta dan konsul ke Kanada telah dihantar dan mereka dijangka pulang dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laman Twitternya, Locsin memaklumkan Kanada gagal menepati tarikh akhir 15 Mei yang ditetapkan. Sehubungan itu, Filipina akan mengurangkan kehadiran diplomatik di negara itu selagi sampah berkenaan tidak dituntut. Menurut Menteri Luar Manila, hubungan kedua-dua negara merosot ekoran kes sebuah syarikat Kanada menghantar 100 kontena berisi sampah yang dilabel sebagai bahan kitar semula ke pelabuhan Filipina pada 2013 dan 2014. Terdahulu, Manila menetapkan tempoh sehingga semalam untuk Kanada mengambil semula sampah berkenaan selepas Presiden Rodrigo Duterte menemplak Ottawa berhubung isu tersebut bulan lalu. Kerajaan China sahkan 2 warga Kanada yang berada dalam tahanan sejak Disember lalu diberkas atas tuduhan jenayah berkaitan mencuri rahsia negara. Michael Kovrig, bekas diplomat, disyaki mengumpul rahsia negara dan risikan, sementara ahli perniagaan Michael Spovo dipercayai mencuri dan menawarkan secara tidak sah rahsia negara di luar negara. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Lu Kang, China mengesyaki Kovrig yang bertugas dengan kumpulan pemikir International Crisis Group atas dakwaan mengintip. Manakala Spovo pula menyediakan bantuan risikan kepadanya. Tuduhan mengintip boleh mengakibatkan Kovrig dan Spovo dijatuhi hukuman penjara yang lebih lama. Kedua-dua tertuduh tidak dibenarkan menghubungi peguam mereka dan hanya boleh dilawati pegawai konsulat setiap bulan. Kerajaan China juga tidak mendedahkan lokasi kedua-dua lelaki itu ditahan. 3 orang didakwa selepas dipercayai terlibat dengan pembunuhan seorang remaja hamil di Chicago, Amerika Syarikat. Paling menyayat hati apabila bayi yang dikandungnya dikeluarkan daripada rahim mangsa selepas kematiannya. Kejadian berlaku selepas Marlene Uchalofes, 19 tahun, diminta ke rumah seseorang yang dikenalinya pada 23 April lalu. Mangsa dikatakan telah diberikan janji untuk diberi persiapan bayi percuma. Bagaimanapun setelah mangsa bertemu tertuduh, mangsa dicekik sehingga mati dan bayinya dikeluarkan daripada rahim. Krisa Figueroa, 46 dan anak perempuannya Desiree, 24 didakwa membunuh dengan niat. Pior Boba, 40 yang digambarkan polis sebagai teman lelaki Figueroa didakwa dengan tuduhan menyembunyikan pembunuhan. Hasil siasatan polis menemui mayat Ocha Lopez disembunyikan dalam tong sampah. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan menjelang kejohanan Piala Sudirman yang akan bermula pada 19 hingga 26 Mei ini, pengarah kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chun Han melantik pemain bergu campuran Goh Sun Huat selaku kapten pasukan. Manakala pemain bergu wanita Chow Ming Kuan pula dipilih sebagai naib kapten untuk memimpin pasukan wanita di Nanning nanti. Bagi Wong Chun Han, pelantikan Goh Sun Huat dan Chow Ming Kuan berdasarkan pengalaman luas mereka sepanjang bergelar pemain kebangsaan. Antara pencapaian cemerlang Sun Huat ialah meraih pingat gangsa pada Sukan Asia di Incheon, Korea Selatan pada 2014 ketika bergandingan dengan Chevron Lai. Manakala Ming Kuan yang berpasangan bersama Lee Ming Yan menang pingat emas pada Tamasya Belia Commonwealth pada tahun 2011. As vice captain, first I want to thank the coach for believing me and choose me as a vice captain. And as my role, I want to bring the fighting spirit and support among the player, whoever playing or not playing in the courts, to fight our best to win the glory. Pada saingan Piala Sudirman di Nanning, Malaysia meniti laluan sukar apabila diundi dalam kumpulan D bersama China dan India. Bagaimanapun, Chong Huan percaya barisan pemain negara mampu memberi saingan. We are ready to fight against anyone. Of course, even though the odds are not with us, we will definitely give all out our best and fight till the end. And hopefully, some of our players will spring some surprises for us. That is itu merupakan kita punya target lah untuk mereka.
Skuad negara berlepas ke China semalam diperkuatkan 16 pemain dan membuka kempen kejohanan menentang tuan rumah pada 19 Mei disusuli India 2 hari kemudian. Dalam sejarah Piala Sudirman yang diperkenalkan pada tahun 1989, Malaysia tidak pernah muncul juara, pencapaian terbaik pada tahun 2009 di China apabila mara ke separuh akhir. Ketika dirinya kini sibuk menggalas 2 jawatan besar di peringkat tempatan dan terbaru dicalonkan pula selaku Presiden Konfederasi Badminton BAC, Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria akhirnya membuat keputusan untuk melepaskan jawatan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM selepas tamat saingan Sukan Olimpik Tokyo tahun hadapan. Saya memang merancang untuk meninggalkan BAM sebab saya dah Presiden OCM kemungkinan besar selepas Olimpik. Proses yang saya lakukan di BAM itu melalui beberapa proses, dan hari ini saya lihat bahawa kita pun dah ada string of young players. Kita punya akademi pun dah siap, dan saya rasa maybe another 1 or 2 years adalah proses untuk memberi kepimpinan itu kepada orang lain, dan saya akan fokus sebagai Presiden Olympic Council. Sepanjang pembabitan Datuk Seri Muhammad Nurza selaku Presiden BAM sejak tahun 2017, pemimpin nombor 1 itu bukan sahaja diasah untuk segera mencari pengganti jaguh perseorangan lelaki negara Datuk Lee Chong Wei, malah turut dihimpit dengan pelbagai kritikan ketika skuad badminton kebangsaan gagal menyerlah di pentas antarabangsa. Tidak cukup dengan itu, tekanan lain turut timbul apabila beberapa pemain utama pergi meninggalkan BAM sekaligus menyaksikan tiada pemain berstatus bintang sedia menyahut misi dan visi Datuk Seri Muhammad Nurza. Apapun risiko yang diambil Datuk Seri Muhammad Nurza, beliau wajar memandang serius pemilihan pucuk tertinggi Konfederasi Badminton Asia BAC pada 25 Mei ini di Nanning, China. Dicalonkan sebagai Presiden BAC, Datuk Seri Muhammad Nurza akan berdepan ujian getir apabila penyandang Anton Aditya Sobowo dari Indonesia dilaporkan mahu bertanding untuk mengekalkan jawatannya. Bukan itu saja, Datuk Seri Muhammad Nurza turut akan menentang Anton Aditya, Jasim Kanso dan Dr. Himanata Biswa Sarma bagi merebut jawatan naib Presiden Persekutuan Badminton Dunia BWF. Persatuan Tinju Malaysia PTM akan menghantar skuad tinju negara menjalani latihan intensif di Kazakhstan untuk persiapan menghadapi Sukan C Filipina November nanti. Pemilihan Kazakhstan dilihat pilihan tepat memandangkan teknik terbaik dan berbeza dimiliki negara Asia Tengah itu. Skuad tinju negara bakal menjalani latihan intensif di Kazakhstan pada bulan September nanti sebagai persiapan akhir. Menurut Timbalan Presiden PTM Muhammad Irwan Zulkifli, petinju negara dijadual berlepas ke Kazakhstan September nanti. Selain latihan intensif selama 3 bulan, pasukan negara juga akan menyertai kejohanan di sana bagi pendedahan awal. Di Sukan C Manila, 8 acara akan dipertandingkan. Setiap negara bagaimanapun hanya dibenarkan menyertai 6 acara. Walaupun tidak meletakkan sasaran pingat, PTM tampak optimis dengan kemampuan Muhammad Fuad Rizwan untuk menghadiahkan pingat emas buat negara. Kita juga cuba untuk curi pingat daripada 6 tu. Mungkin ada satu lagi yang kita mungkin ada harapan untuk dapat pingat daripada tinju. Pada Sukan C Kuala Lumpur 2017, Muhammad Fuad Rizwan menyumbangkan 1 pingat emas, pingat perak menerusi Adli Hafiz Muhammad Fauzi, manakala Indran Ramakrishnan meraih gangsa. Baik, sekian Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Fatin Hamid Yusof. Terus setia bersama TV3. Salam hormat.